dipunggai dengan ketui batu sehingga luka tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat Jibril tengok geram. Jibril kata, ya Muhammad, maukah engkau aku minta kepada Allah supaya diangkat bukit ni hempah atas dia. Geram tengok kelaku dia buat kat Nabi dulu sampai luka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah wahai Jibril, tunggu Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk pada kaum aku, semuanya mereka ni tak reti, mereka tak tahu. Tuan-tuan bayangkan, di saat kesusahan, duka cita beginilah Allah Isra dan Allah Mi'rajkan Nabi sebagai tasliyah. Tasliyah ni maksud sebagai menghiburkan hati Rasulullah SAW. Dan kita pun begitu, kalau susah hati cuba pergi jalan, dia happy je lah. Jalan pula jangan berjalan saja, jalan macam Nabi Allah perjalankan, antaranya jumpa dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dulu, yang ulul azmi. Ulul azmi ni yang menerima ujian yang berat. Kita kalau susah, kita bangkit pergi jalan, jumpa dengan orang yang lebih susah daripada kita, kita jadi ikut oleh, oh bukan aku, ingat aku susah dah, ada lagi orang lain lebih susah daripada aku. Ingat aku sedih sangat dah, ada lagi yang lebih sedih daripada aku. Jadi kita kuat balik. No? Kalau kita kesedihan apa pula, jangan duduk melengung lama. Bangun, berjalan. Linuriyahu min ayatina. Pergi tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Tengok Isra Mi'raj, apa ayat Tuhan sebut. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan tanda kebesaran kami. Allah perjalankan Nabi nak bagi tengok tanda kebesaran Allah. Allah cipta manusia, Allah lantik Rasul, ada yang susah. Jadi kekuatan kepada Nabi SAW. Kita pun betul, tuan-tuan, kalau kita duduk sedih, duduk orang tak mau duduk sembang orang apa semua tu, orang panggil trauma, bukan trauma, ada satu penyakit yang COVID ni, ramai orang kena jadi ni, dia jadi murung, kemurungan ni pasal duduk seorang-seorang. Dia dah cuba pergi minta nasihat KKM kan. Ni baru dia kontak yang ketiga. Allah, dia punya hoplah tu lah. Dia COVID ni hak positif satu, kemudian kontak rapat yang kedua. Hak dia dekat dengan hak yang positif, hak dekat dengan yang kedua ni dia panggil yang ketiga. Kalau swab pun, hak yang pertama tu positif, hak yang kedua ni swab dia ni negatif, hak ketiga tak payah harap. Selalunya gitu. Ni bila tak tahu apa ni, hak ketiga ni lompat lebih. Dia jadi kalau pelong satu macam apa semua. Relax. Tuan-tuan, kita kalau lah kan, kena relax, jangan kalau ni kadang-kadang dia kalut lebih dah KKM tak panggil lagi DP dah. Tu yang jadi lagi celahu habis. Tunggu relax. KKM tahu. Tak jadi buat kereta saya pergi bagi taklimat tu pula. KKM ni dia tahu siapa kontak rapat, dia akan cari, dia akan call, dia akan panggil. Kalau kontak rapat tu selalunya swab bubuk gelang merah. Gelang merah tu jangan ada mereka pergi duduk pasal malam lah pun, orang tangkap membui RM10,000. Kadang-kadang dia suruh kuarantin saja, duduk rumah sebab kontak kita jauh, duduk kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi ramai lah ni orang murung.
Murung tu pasal apa? Pasal dia duk nilai sendiri. Elok buat hari ni Tuan Mazlan bagi kawan-kawan kita main saya tahu. Pasal dia duk fikir sendiri, Allah habislah aku mati aku keluar rumah ni pakai keluar terus ya. Dah jadi gitu. No. Sebab dia tak bincang dengan siapa, dia duk kira dia penerangan main lah. Tidak boleh pakai speaker depa. Tak dengar satu kubang dulu. Jadi Rasulullah tengok Allah tak biar murung seorang-seorang. Allah perjalankan dia jumpa dengan nabi-nabi yang lebih arif sebelum dia tentang kesusahan, tentang kehidupan. Maka dia ada kekuatan. Tu hikmah dia lah, no? Kita jangan ada apa-apa masalah, tuan-tuan perempuan, masalah anak-anak ke, masalah menantu ke, masalah apa ke, jangan duk fikir orang-orang, no? Cari orang menasihat. Sebab kadang-kadang kita tak nampak terlampau susah, terlampau tension ni, dia tak fikir, tak boleh pilih. Melainkan tok nak kawan kita, tok kiah kawan kita ni, dia main bang sabarlah dia, oi buat lagu mana, hang baru sekali laki mati, aku 4 kali dah laki mati. Tak ada apa, ni semua hak Allah bagi pinjam kat kita. Saat dia ambil balik tu hak dia, kita kuat sikit. Cuba duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang. Jadi kita itu antara hikmah Allah perjalankan Nabi. Untuk bahasa Arab dia panggil tasliyah, no? Bahasa kita saya lah terjemah untuk menghiburkan Nabi. Tasliyah ni hiburan, untuk hiburkan, untuk pujuk hati Rasulullah, kerana baginda punya agenda perjuangan yang lebih jauh untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tak biar Rasulullah dalam keadaan duk murung dengan kesedihan yang berlaku. Kena berjalan. Ni satu pengajaran kita kena ambil. Dalam Islam tak ada putus asa, dalam Islam tak ada kita kesian ada kawan orang nanti tu, orang kot ni tu yang terjun jabatan itu ada dah 3 tahun sudah terjun jabatan. Pasal apa? Dia kena tangkap jual rokok seluduk. Lepas tu dia takut anak-anak dia ni lagi orang pemain, orang malu semua, dia terjun jabatan. Tak padan dengan orang jual yang ketuk membelambak. Jadi sebab apa? Sebab dia tak dapat nasihat, dia tak minta pandangan orang lain, dia duduk dalam keadaan kemurungan. Jadi surah Mi'raj tunjuk pada kita Nabi dalam keadaan agak, bukanlah Nabi murung lagu mana, tapi kesedihan-kesedihan tu Allah tak biar, Allah perjalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dipanggil Isra. Isra adalah perjalanan bumi. Daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu dipanggil Mi'raj. Mi'raj makna dia tangga, sulam, Mi'rajul, tangga. Tangga Allah ni hebatlah, jangan duk gambar macam tangga rumah kita. Rumah kita dia nak fikir, berapa anak tangga lah, nak naik dengan guri basuh kaki ada tepi tu, macam dulu kan. Macam orang tua kita dulu 60 tahun dulu, tu guru dia cerita Isra Mi'raj, didatangkan tangga untuk Mi'raj, naik ke langit. Dia fikir dia tangga rumah dia nak naik. Dia percayalah, tapi dia duduk tak apa nak puas hati. Malah ni cucu balik, Wan, jom pergi Medin Mall. Pergi Medin Jalan Baru. Bila tak Wan ni bawa tongkat lah, kakek belikat. Pijak tangga ni. Dia pun pijak. Tangga tu bawa dia ni. Oi, tangga berjalan. Wan tangga ni dah. Cuma jaga kain ni dia dah. Masuk telah tu dogiang ni dia.
Dia nampak dah. Ini tangga manusia buat, Allah buat tentu lebih hebat, kan? Bawa pula nak naik kapal terbang KLIA, kan? Jalan gate dia tu jauh nak pergi. Kita duduk jalan. Ada satu lantai tu, kita duduk, kita sampai dalam tu, dia jalan. Kita tak payah langkah, jalan sendiri. Saya fikir kalau lantai tu pergi buah tempat sa'i di Mekah pergi tu, kita tak gaduh jalan. Punya penyegan sampai tu. Jadi Allah Ta'ala tunjuk kebenaran yang ada dalam Quran, hak Nabi Habang. Cuma masa yang menentukan. Semakin Tuhan tunjuk kebenaran, kan? Jadi itu dipanggil Mi'raj. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Sampai tang tu Jibril yang teman Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, aku boleh teman takat ni je. Kalau aku naik lagi, terus lagi, akan terbakarlah jasad aku. Hanya Rasulullah SAW saja yang boleh naik ke satu tempat yang atas itu, dinamakan Sidratul Muntaha, paling tinggi. Sebab apa? Kerana kemuliaan Rasulullah SAW. Apa yang berlaku di Sidratul Muntaha? Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima kedatangan Nabi dengan penuh kemuliaan, sebagai kedatangan kekasih dia. Dan di akhir pertemuan itu Allah fardukan sembahyang 5 waktu. Baiklah tuan-tuan, lama dah kita duduk dengar Isra Mi'raj ni. Kemuncak dia, Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah terima sebagai kedatangan orang yang mulia di sisi Allah. Nah, apa kat kita? Tuan-tuan, inilah juga perjalanan kita sebenarnya. Perjalanan kita sebenarnya, kemana pun kita, duduklah Bukit Tajam ke, Kuala Lumpur ke, Putrajaya ke, apa mana ke tempat pergi pandai lagi naik, pergi sampai ke ISS apa semua kata. Tapi jangan lupa, akhir perjalanan kita di mana? Akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat matlamat, ini matlamat hidup kita. Allah tunjuk dalam Isra Mi'raj matlamat perjalanan hidup seorang hamba. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana juga kamu berada, mati tetap mendapati kamu. Kamu akan bertemu Allah walaupun kamu berada dalam binaan yang kukuh. Tak boleh lari. Itu sunnatullah. Kita banyak tahun dah dengar Isra Mi'raj tu, pasal Nabi yang jumpa Allah, kita tak. Tuan-tuan, ini Isra Mi'raj peringat kita, ibrah yang kita nak kenal. Dan Isra Mi'raj juga tunjuk siapa orang yang akan berjaya di depan Allah. Allah seronok kedatangan dia, Allah sambut dia dengan penuh kemuliaan, tempat yang Jibril pun tak boleh naik. Siapa? Orang yang punya martabat kehambaan yang tinggi kepada Allah, darjat yang tinggi di sisi Allah. Orang ni bila dia balik kepada Allah, Allah akan sambut dengan penuh kasih sayang, kemuliaan. Tuan-tuan, tentu kita kena renung dengan apa yang kita buat, hidup yang telah kita lalui, bagaimanakah rupa agaknya penerimaan Allah kepada kita apabila kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini perhitungan yang saya rasa kita kena buat. Allah tunjuk jelaskan apa darjat yang telah kita cipta dalam hidup ini sebagai hamba Allah. Umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apa darjat? Kita ada lah sikit darjat, Ustaz. PJK, AMN. Tu darjat dunia. Tak
Tak apa, hak tu ambil, tak salah. Saya pun ambil, orang nak bagi kan. Tapi darjat tu tak kekal. Darjat yang nak menjadikan kita mulia di depan Allah ialah darjah kehambaan yang Allah kata dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Semangat lagi orang ni pasal tengok peta penerangan. Selama tak ceramah mikrofon penerangan, nak main sikit saya boleh pakai tu. Program tak ada COVID kan, kita tak ada pensiun nampak. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan tak lama lagi kita kembali balik. Tuan-tuan, darjat ni berapa ramai orang alpa dalam hidup ni, dia duk kejar darjat hak dia nak tinggal, darjat yang nak ikut dia sampai depan Allah. Tuan-tuan, no time, anytime busy. Tak ada. Apa sebenarnya yang kita nak cari dalam hidup ni? Kita nak cari kedudukan, betul. Kita nak kejar kedudukan, martabat, pangkat. Tapi pangkat di sisi Allah, supaya kita sampai depan Allah, Allah sambut kita. Quran cerita ada orang, tuan-tuan, yang mempersia-siakan hidupnya. Dia tak mencipta darjat kehambaan dia di sisi Allah sampai ke akhir hayat dia, sampai depan Allah, la yanzuru ilaihim. Allah pandang benda dia. Jangankan Allah nak sebut, kita nak pergi mana, tak ada tempat lain melainkan kena menghadapi Allah. Tiba-tiba sampai depan Allah, Allah pandang pun tak. Allah, kita atas dunia pun kita tengok kan, orang ada derjat dengan tak ada derjat ni, dia tak sama. Orang buat kenuri lah kampung dulu-dulu lah, nuri kahwin pukul 12 tu barulah mula nak kalut. Tuan rumah pun baru nak pakai suit Melayu apa semua. Tak ada nak pakai samping lagi, dia nampak kereta mewah lah, masuk hitam. Kalau apa nama, cermin gelap, dia parti tengok nombor 2 angka, 2 nak 3 ekor bayar 2 angka. Masuk main rumah dia. Tuan rumah ni bila tengok ni orang ada darjat, tak dan pakai samping, terjun pergi sambut dah. Pasal tu orang ni orang ada kemuliaan, ada kedudukan. Bawa teman, tak peduli orang lain lah, teman pergi kemah istimewa, VVIP. Menu dia pun lain. Tamu orang lain tu tak ada sayur keladi, tang ni ada. Kat baki sangat. Pukul lepas lewat, tengok-tengok orang arah kuda main naik sekat buruk. Magat dah. Magat tak ada, bawa anak belakang 2 orang, atas galang depan seorang. Main depan rumah dia kan. Tuan rumah buat tak tengok. Masuk-masuk orang tu dah. Tak ada siapa pergi sambut pun. Pasal apa? Tak ada darjat. Lah kali sandang sekat berdunyuk, masuklah 4-4 beranak. Masuk pun orang tak peduli juga. Pergi tempat beridang, angkat talam dulu kan, pakai talam. Pergi duduk perlu pisang, makan 4-4 beranak. Siapa tak peduli. Pasal apa? Tak ada darjat. Yang ada darjat tadi, Rahmi sakal lagi, nak balik pun Rahmi. Orang lain pun orang telur sebiji seorang, mereka 5 biji. Mau rengkeh dengan beg tangan dengan buat. Ni hak makan perlu pisang ni, sebiji telur tak ada. Ada tak ada dengan telur awak mai tadi balik dengan tu. Tuan-tuan bayangkan, tu dunia tak apalah, ni akhirat. Allah bagi hidup kita lama. Tapi kita tak cari beramal, ibadah, amal soleh tak ada, amal toleh yang banyak, sampai kita perjalanan kita berakhir depan Allah tak ada darjat. Macam mana keadaan? Nak lari mana tuan-tuan? Jadi Isra Mi'raj tu, kenapa Allah bagi tempat istimewa pertemuan dengan Nabi? Sebab nak habaqkan kita, inilah dia orang yang akan berjaya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang berjaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah, carilah derajat. Derajat itu ialah takwa yang kita boleh dapat melalui ilmu dan beramal. Tuan-tuan, ni kita dah buat ngaji tiap-tiap minggu ni, nak bawa, nak ajak masyarakat kita naik maqam ubudiyah tu, darjat kehambaan tu naik di sisi Allah. Biar mengaji sampai mati. No. Jadi kita ada peluang untuk menduduki tempat kemuliaan sebagaimana Allah sambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ibrah yang ke-berapa. Dan yang seterusnya 3 pun. Isra' Mi'raj tunjuk kepada kita dalam laluan kita, mujahadah kita, nak angkat pangkat martabat kita sebagai hamba di sisi Allah, supaya perjalanan kita sampai depan Allah berjaya macam Nabi. Tuan-tuan, bukan satu perjalanan yang mudah. Kita kena merempuh berbagai halangan. Tengok Nabi SAW, awal-awal lagi perjalanan dia dikejar oleh sekumpulan jin afrit, sambil membawa, kalau dalam kitab Kifayatul Muhtaj, kitab Mi'raj, sambil membawa suluh api. Suluh api itu orang dulu panggil, lepas tu orang panggil jamur, lah orang panggil obor. Lari bawa obor. Rupanya larian obor sukan Olimpik yang pertama jin afrit yang buat. Lari bawa, kejar Nabi, nak ganggu perjalanan Rasulullah. Jin afrit ni mewakili keluarga dia, lari beli syaitan nak kacau Nabi. Lepas tu Jibril ajak kepada Nabi doa, baca doa bismikallahumma, apa panjang je lah. Ghabbah iblis, tersungkur, menyatakan permusuhan Nabi kepada iblis, yang jin yang nak ganggu Nabi. Kemudian bangun lagi, dah rebah pun, gagah bangkit nak kacau lagi Rasulullah dalam perjalanan nak bertemu Allah. Nabi baca sekali lagi doa tu, jatuh pula ke belakang 2 kali jatuh. Saya dah fikir seorang jin afrit tu, bila dia jatuh ke depan, tentu dah lutut dia luka. Saya jatuh ke depan sesungguh, bila lutut jin luka, seluar jin pun koyak betul. Tapi hadis tak ada lagi, tak lah, saya tambah. Lepas tu dia jatuh belakang, koyak pula belakang. Jin lodeh tinggal malam tu. Budak-budak kita pergi beli bandel pergi duk koyak bagi berlubang tang lutut luar tu pasal apa? Wuduk. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu cantik dan dia suka pada kecantikan. Ni selekeh image Islam. Orang putih pergi kat dia lah. Seluar jin tu tak salah. Saya pun pakai seluar jin. Tapi lah ni kalau pakai tuan-tuan gelak. Dulu saya duduk di Mesir musim sejuk, pakai seluar jin. Pakai seluar selek ni cari kecut lebih. Naik motor kita pakai seluar jin. Ni nepi tampung sana, tampung sini, huduh dengan tak apalah. Nak abang apa ni tuan-tuan.